Baiklah, itu dia 1 Mei nanti Kuching akan menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2015. Dan bersama saya di studio pada ketika ini Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ismail Abdul Muttalib yang merupakan Timbalan Menteri Sumber Manusia. Assalamualaikum, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri kerana sudi bersama kami meluangkan masa, dan saya rasa Datuk Seri sekarang ini berada juga dalam jadual yang sangat padat dan sibuk juga ya. Ya. Dalam beberapa perkara yang agak penting juga berlaku serentak. Walau bagaimanapun Hari Pekerja ini hari yang penting untuk semua, kerana kita yakin, kita tahu pekerja menyumbang sebagian besar kepada negara. Jadi kepentingan untuk menyambut Hari Pekerja untuk tahun ini pada pandangan Datuk Seri sendiri. Sebenarnya sambutan Hari Pekerja kita biasa panggil Hari Buruh dalam Perangkat Antarabangsa International Labour Day. Disambut 1 Mei setiap tahun. Dan tujuan kita ialah bukan kerana nak sambut semata-mata, tapi kita nak berikan penghargaan kepada pekerja di negara kita ni, sama ada public sector ataupun sektor swasta, di mana mereka adalah merupakan golongan yang sebahagian besar memberikan sumbangan besar pada negara, pembangunan negara. Sebab itulah sambutan Hari Pekerja ni ialah untuk kita memberikan penghormatan, penghargaan dan pengiktirafan kepada jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh pekerja kepada negara kita. Okey, mengenai tema yang diangkat iaitu pekerja sihat, produktiviti meningkat. Takrifan untuk pekerja sihat itu, justifikasinya apa, Datuk Seri? Hari ini kalau kita lihat di mana-mana di dunia ini, manusia berhadapan dengan berbagai fenomena. Jadi sudah tentulah untuk melihat sebuah negara yang membangun, yang maju, rakyatnya sihat dan produktif, maka kita mesti mempunyai pekerja yang sihat. Sebab itulah kesihatan pekerja, kesihatan dan keselamatan pekerja adalah inti yang paling penting, inti yang amat penting untuk kita pastikan supaya pekerja-pekerja ini akhirnya akan dapat melahirkan, mengeluarkan produktiviti yang baik. Kesihatan dan keselamatan pekerja penting. Ini kita pegang. Sebab itulah saya tidak yakin kalau pekerja itu tidak sihat. Kesihatan yang saya lihat pada 3 sudut. Aspek yang pertama ialah dari segi fizikal dia. Fizikal dia mesti sihat. Yang kedua dari segi mental dia. Mental maknanya pemikiran dia okey. Brilian otaknya. Yang ketiga saya kira adalah dari segi spiritual ataupun kerohaniannya. Kita lihat ramai pekerja manusia yang sihat fizikalnya, sihat mentalnya, tetapi dari segi moral, dari segi spiritual ataupun dari segi integritinya dia tidak ada. Dia tidak akan memberikan pulangan yang baik kepada negara. Sebab kerja sihat fizikal, akal yang sihat, tetapi dia rasuah umpamanya. Dia tidak ikhlas, tidak jujur pada majikan dia. Sudah tentulah dia tidak boleh menjadi pekerja yang baik untuk melahirkan pembangunan dan produkti yang cemerlang kepada majikan. Baik. Dan menyentuh juga tentang integriti dan juga kesihatan kerohanian itu, Datuk Seri. Bagaimana pihak Kementerian Sumber Manusia sendiri berganding bahu ataupun bekerjasama dengan pihak-pihak atau jabatan-jabatan lain dalam usaha untuk memastikan integriti pekerja itu, sektor pekerjaan itu dapat dipelihara? Sebab itulah kita di kementerian bukan sekadar kita nak melahirkan pekerja mahir, skill workers di negara kita. Kita punya target matlamat yang cukup besar. Pada tahun 2020 kita nak melihat negara kita mempunyai 50% pekerja mahir. Hari ini kita mempunyai lebih kurang 13.9 juta ataupun plus minus 14 juta tenaga kerja. Jadi maknanya 2020 kita nakkan 50%. Lebih kurang berapa juta? Bukan 7 juta. Dan sudah tentulah pekerja-pekerja ini seperti yang mana kita kaitkan dengan moto ataupun slogan kita tahu ni, pekerja sihat, produktiviti meningkat. Maka kalau sudah tentulah kita nak melihat pekerja-pekerja di negara kita mestilah mereka yang sihat. Sihat yang saya sebutkan tadi segi fizikal, mental dan juga spiritual. Jadi apa yang disebutkan dari segi integriti tadi, kebersihan, tidak rasuah dan sebagainya. Jadi sudah itulah kita melibatkan berbagai agensi, termasuk kementerian-kementerian yang lain. Dan sebagai contoh pada tahun ini, di setiap tahun, bahkan setiap tahun kita mengadakan forum perdana. Bagaimana kita nak memberikan kesedaran pekerja bahawa kerja adalah ibadat. Bukan sekadar kerja kita mencari duit, tetapi merupakan ibadat kepada kita untuk bekalan kita di hari akhirat. Jadi ini antara pendekatan yang kita ambil untuk memastikan supaya pekerja itu sihat dari segi tubuh badannya dan juga sihat dari segi mental dan spiritualnya. Baik. Dalam masa memperkasakan pekerja-pekerja, bagaimana pula usaha memperkasakan Kementerian Sumber Manusia itu sendiri, Datuk Seri?
Sebab itulah saya sebagai timbalan dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Perdana Menteri bahkan kerajaan memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita mengambil tanggungjawab bagi kita bukan saja melatih pekerja dalam kemahiran dan juga kita bertanggungjawab bagaimana kita boleh memimpin kesatuan kerja untuk menjadi kesatuan yang benar-benar membawa pekerja-pekerja di bawahnya untuk ke arah melahirkan pekerja yang baik dan menghasilkan produktiviti yang meningkat saban tahun. Bukan sahaja kepada majikan, pada syarikat mereka, tetapi kepada mereka sendiri sebagai pekerja, bahkan kepada negara. Jadi kita berusaha bagaimana supaya kita boleh menjadi sebuah kementerian yang cukup bertanggungjawab kerana nilai manusia. Manusia ini akan menentukan segala-galanya. Jadi manusia adalah salah satu elemen dalam ataupun komponen dalam proses bagaimana kita nak melahirkan productivity. Kita nak mengeluarkan barang dan sebagainya. Walaupun kita ada bahan-bahan lain, input lain macam mesin, method, cara-cara bekerja. Tapi manusia adalah salah satu elemen yang cukup penting. Pengendali Ya, pengendali, yes. Baik. Okey, cerita pasal pengendali, ya, kebajikan mereka juga saya kira amat penting sekali dan mungkin kita boleh lari sedikit daripada perbincangan mengenai sambutan Hari Pekerja ni. Kalau kita lihat sekarang ni banyak di media dipaparkan mengenai tuntutan kenaikan gaji, ya, dan juga mengenai pengeluaran caruman KWSP yang masih lagi dalam peringkat pertimbangan. Mungkin Datuk Seri boleh memberi pandangan ya mengenai isu ini yang saya kira penting dari sudut kebajikan pekerja itu. Kita dari segi kementerian memanglah kita memberikan perhatian yang cukup serius tentang kebajikan ini. Bahkan kebajikan pekerja lah yang harus, yang wajar kita berikan keutamaan. Bagi majikan, mereka tidak akan boleh menjadi satu majikan yang cukup berjaya, yang cemerlang dari segi perniagaannya, kalau tidak ada pekerja yang baik. Jadi kebajikan pekerja mesti dijaga. Kalau tidak, mereka tidak akan berpuas hati. Sebab itu kadang-kadang berlaku pikir, berlaku tidak puas hati di kalangan pekerja kerana mereka tidak dijaga. Tetapi bagi saya pula, pekerja jangan terlalu mendesak. Dan kita perlu melihat kepada majikan yang di mana kita bekerja. Kadang-kadang setengah pekerja kan ada lupa. Apabila dia ada union, dia lupa bahawa apa yang dia hendak daripada majikan, dia akan minta. Walaupun majikan mereka tidak mampu. Sebab itulah ada konsep tripartite ini. Kerjasama antara tiga pihak ni, majikan, pekerja dan kita kerajaan, kementerian. Jadi kita menjadi orang tengah untuk mengimbangkan supaya wujudnya selarasan antara majikan dan pekerja. Contoh bagaimana kita memberikan perhatian kepada pekerja kita. Kita adakan gaji minima. 900 untuk di Semenanjung, 800 di Sabah, Sarawak dan Labuan. Saya buat secara perbandingan dengan negara lain. Sebenarnya negara lain masih rendah gaji mereka. Tetapi bagi pekerja negara kita, janganlah terlalu mendesak. Bagi saya sudah tentu, saya amat menyokong kalau kita boleh membayar gaji pekerja itu sampai 2,000, 3,000. Sudah baik untuk mereka. Tapi apakah harus kita korbankan majikan kita yang tidak mampu untuk membayar gaji sedemikian rupa, sehingga kita sendiri pun akhirnya tidak ada kerja. Ini perkara-perkara. Sebab itulah, begitu jugalah hal lain, semacam sumbangan kepada pegeso, mesti dilakukan oleh majikan. Kita masih lagi mengambil tindakan pada sebahagian majikan yang tidak membayar SOKSO punya sumbangan. Ada yang tidak daftar sebagainya. Begitu juga peranan KWSP umpamanya. Bukan saya nak menyentuh mana-mana agensi, tetapi perlu lihat apakah kesesuaian, apakah setiap cadangan yang kita buat memberikan pulangan kepada pekerja. Tetapi jangan kita menindas mereka kerana mereka adalah selama-lamanya sebelum ini pun dengan kita. Seharusnya kita berikan perhatian supaya apa saja yang kita putuskan itu dapatkan impact ataupun faedah, pulangan yang baik kepada pekerja, dan dalam masa yang sama pekerja akan sayang kepada kita sebagai majikan. Baik. Dan kalau boleh saya katakan Datuk Seri, walaupun nampak pada luarannya seperti konflik yang berlaku, tetapi di sebalik daripada itu ini sebenarnya satu proses yang mematangkan kedua pihak Datuk Seri. Dia mematang sebab itu saya sebut konsep tripartite. Tripartite itu maknanya majikan, pekerja dan kerajaan. Ini benda yang kadang-kadang apabila berlaku satu isu, sebenarnya bagi majikan dia melihat kenapa ini berlaku, dan bagi kerajaan juga melihat kenapa ini berlaku dan mana jalan tengah yang kita nak ambil. Sebab itulah penemuan antara ketiga-tiga pihak ini berlaku. Inilah matlamat kita nak mengadakan sebagainya. Kita nak mengadakan Hari Pekerja ini yang akan kita adakan di Sarawak pada 1 bulan Mei akan datang. Baik, okey. Berkenaan dengan sambutan 1 Mei nanti, jadi bagaimana persiapannya dan berapa ramai yang dijangkakan akan berhimpun di Kuching nanti?
InsyaAllah kita akan mengadakan sambutan ini di Kuching, Sarawak, seperti yang diumumkan dalam media. Dan kita jangka lebih kurang 7,000 pekerja akan hadir di Sarawak ini, di Kuching ini, melibatkan sektor awam dan swasta. Dan saya kira ini pertama kali telah kita gabungkan antara sektor swasta dan majikan dengan awam. Dulu biasa kita ada QPEC dengan Hari Pekerja. Macam last year kita buat di Kedah, tak silap saya. Kemudian kita ada Kesatuan Kerja Swasta, MTA3 umpamanya, yang biasanya dibuat oleh Kementerian Sumber Manusia lah. Dan kali ini kita buat sekali. Inilah cantiknya tahun ini, di mana kita dapat menggabungkan kesefahaman bersama antara sektor swasta dengan sektor awam, di mana kerajaan di tengahnya, dan kita gabungkan untuk kita adakan sambutan Hari Pekerja pada 1 Mei di Sarawak. Dan 7,000 orang dijangka hadir yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan dihadiri oleh Menteri-Menteri Kabinet, Ketua Menteri Sarawak dan lain-lain menteri, termasuklah pemimpin Kesatuan Kerja, QPEC dan juga MPUC dan lain-lain. Baik. Apa agaknya antara mungkin perkara-perkara yang boleh dijangkakan daripada perhimpunan ini? Kerana biasanya Yang Amat Perdana Menteri akan membuat pengumuman tertentu ataupun menyampaikan pesanan-pesanan khusus kepada golongan pekerja. Bagi saya sudah setelah harapan saya untuk kita lahirkan suatu kesefahaman. Bukan mana selama ini kita tidak baik. Kita baik. Hubungan majikan dengan pekerja dengan kerajaan cukup baik. Tetapi kita nak iratkan lagi perhubungan ini. Kerana tidak ada bergunanya kita berselisih antara majikan pekerja dengan kerajaan. Yang akan rugilah kita. Tetapi kalau kita dapat kesefahaman bersama, kita akan dapat mencari jalan bagaimana kita boleh bekerja, bagaimana kita boleh meningkatkan lagi produktiviti syarikat-syarikat atau pemajikan kita, dan akhirnya pulangan akan dapat juga pada pekerja, kepada pekerja, kepada rakyat jelata dan juga kepada negara. Dan pada Perdana Menteri saya tak tahulah apa, mungkin kalau ini adalah dalam pemikiran Perdana Menteri. Saya kira Yang Amat Perdana Menteri sentiasa prihatin tentang masa depan pekerja. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan. Baik, sebelum sambutan pada 1 Mei itu, difahamkan ada 2 program besar juga yang akan dilaksanakan yang membawa kepada sambutan yang besar pada 1 Mei itu, iaitu seminar dan juga convention. Mungkin dia tahun ini kita menekankan kepada keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang akan kementerian yang menjadi pelopor utamanya, tetapi di bawah kementerian kita ada satu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kita ada Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di mana saya sebagai pengusinya, dan kita nak pastikan supaya aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini diberikan keutamaan. Kerana pada hari ini kadar kemalangan di tempat kerja walaupun menurun, alhamdulillah menurun, dan cukup rendah berbanding dengan kemalangan di negara-negara lain. Saya tak bawa statistik perbandingannya. Memang itu kita dah maklumkan kepada Dewan sebagainya. Dan yang kedua, kita ada kemalangan di semasa ulang alik bekerja. Ini agak meningkat sedikit. Jadi kalaulah pekerja kita ini ditimpa kemalangan, meninggal, cedera sebagainya, sudah tentulah kerugian akan dialami bukan sahaja oleh mereka, keluarga mereka, majikan, bahkan kepada negara. Kerana sebagai pekerja yang berpengalaman, yang telah kita latih bekerja lama, bermuji kemahiran, tiba-tiba mereka tidak ada lagi bersama dengan kita. Sudah itulah kemahiran, kepakaran mereka akan hilang daripada kita dan merugikan negara. Dan 29 April kita akan buat seminar kesedaran keselamatan kesihatan pekerjaan, anjuran QPEC, dan dirasmikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. 30 bulan April kita adakan Convention Kesatuan Kerja 2015, anjuran Jabatan Hal Kesatuan Kerja, dan dirasmikan oleh Menteri saya sendiri, Datuk Seri Richard Rayot. Dan 1 bulan ialah hari pemuncaknya yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Najib sini. Dan hari berikutnya, Sri, ada gotong royong? Gotong royong. Jadi kita nak libat di samping kerajaan, pekerja, majikan, kita juga melibatkan publik, orang awam. Bersama dengan mereka. Ini kita dapat kita pisahkan. Dan pada 7 Mei kita akan adakan pula forum perdana oleh Islam di PICC Putrajaya. Saya sebagai Timbalan Menteri, sebagai orang yang bersama dalam event ini ataupun majlis ini, menjemput para hadirin di sekitar utama Putrajaya untuk hadir bersama-sama dalam forum perdana ini. Dan bagi mereka di Sabah dan Sarawak, di Sarawak yang berhampiran, sudah itulah
1 Februari adalah terutamanya para pekerja adalah hari anda semua. Sila berikan sambutan hari pekerja hari kita. InsyaAllah. Baik, dengan itu untuk sambutan Hari Pekerja tahun ini, apa yang Datuk Seri inginkan daripada golongan pekerja di negara kita ni? Apa yang Datuk Seri sendiri harapkan dapat digembeleng ataupun dilonjakkan lagi dalam kalangan golongan pekerja? Saya nak relatekan terus dengan motto ataupun slogan sambutan kita. Pekerja sihat, produktif meningkat. Yang kesihatan tu, sihat tu yang saya nak tekankan. Sebab itulah sebagai pekerja negara kita, saya harap mereka tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh membawa kita terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang tidak baik, yang boleh merugikan kita, bukan saja diri kita, keluarga kita, anak-anak, bahkan kepada negara, kepada masyarakat dan negara. Jadi yang penting, apa salahnya kalau kita bina kita sebagai pekerja yang cukup produktif, produktif, yang responsible, yang bertanggungjawab, yang kredibilitinya tinggi, dan lain-lain yang boleh menyumbang kepada masa depan negara. Dan kena ingat bahawa kita bukan hidup di dunia saja. Kalau kita menjadi orang yang baik, sudah itulah kebaikan kita sumbangkan kepada masyarakat negara kita, kepada negara, dan akhirnya kalau kita pergi besok, orang akan kenang kita bahawa kita adalah pekerja yang baik dan Allah akan hargai. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Dan bila Datuk Seri akan bertolak ke Kuching? InsyaAllah 29 atau 30. Baik.